Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair. Wa ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Adapun amin. Ini amin habis dah Fatihah. Baru habis. Kat 2 bulan. Adapun amin itu maka muwafaqah ulama tiada daripadanya, yakni tiada daripada Al-Fatihah, nya kembali kepada surah Al-Fatihah. Jadi amin ini muwafaqat ulama. Ittifaq ulama mengatakan bahawa dianya bukan daripada Fatihah dan tiada daripada Quran. Bukan Fatihah saja, bukan daripada Quran juga. Tetapi sunat disudah Fatihah dengan amin. Tapi sunat kita menyudahkan Fatihah dengan amin kerana ihdinas sirata itu adalah doa. Kerana ihdinas sirata itu doa. Demikianlah tiap-tiap doa. Jadi di dalam surah Fatihah bila disebut ihdinas siratal mustaqim itu doa, maka doa disunatkan kita tutup dengan amin. Apa makna amin? Amin adalah isim fi'il amr. Yang bermaksud istajib ya Rabb. Istajib maknanya. Perkenankan doa kami ya Allah. Faham? Jadi demikianlah tiap-tiap doa. Semua doa macam tu. Doa pun lepas baca doa, amin. Macam kita baca tadi. Dan kata ulama, di sini disebut oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat Imam Ahmad ibn Hanbal dan juga Al-Imam Abi Dawud dan Tirmizi daripada Sayyidina Wa'il ibn Hujr. Wa'il ibn Hujr qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qara'a ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqala amin madda biha sautah. Maka Nabi meninggikan dan memanjangkan suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menguatkan suara Nabi ketika mana membaca amin. Dan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ammana al-imamu fa'amminu." Bila mana imam telah mengucapkan amin, maka ucapkan amin bersama dengan Nabi, dengan imam tersebut. "Idza ammana al-imamu fa'amminu." Jika imam telah mengucapkan amin, maka ucapkanlah kalian dengan amin. Fa inna man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini kerana siapa yang muwafaqah ta'minnya, iaitu ucapan aminnya dengan aminnya malaikat, akan diampunkan dosanya yang terdahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya sekadar muwafaqah dengan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Muwafaqah di sini maknanya apa dia? Berserta dengan malaikat. Berserta pada apa? Berserta pada perbuatan amin tersebut. Bukan pada ikhlas, bukan pada hudur, perasaan ketika mengucapkan amin. Kerana tidak disyaratkan begitu seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ad-Damiri radhiyallahu ta'ala anhu, dinaqal daripada kalam seorang ulama di dalam kitabnya Najmul Wahaj. Dalam kitabnya ada disebut. Apa kata beliau? Dia kata,
Wadh-dhahiru anna al-murada al-muwafaqah fi az-zamani la fi as-sifat. Kata al-Imam. Jadi katanya yang zahirnya dengan maksud, yang dimaksudkan dengan man wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaikah, sesiapa yang muwafaqah aminnya tadi dengan aminnya malaikat, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbih. Maksud muwafaqah, maksud berserta di sini apa dia? Muwafaqatu fi zaman. Yani berserta pada waktu mengucapkan amin. Nah, la fi sifati min al-ikhlasi wa ghairihi. Bukan pada sifat. Bukan sifat pada ikhlasnya seperti malaikat sebut amin, maka kita sebut amin dengan ikhlas baru dapat pahala ataupun dapat anugerah diampunkan Allah dosanya yang terdahulu. Tamam? Jadi ini maziyah azimah wa darajatin rafi'ah lil imami taqtadi at-tahaluk 'ala al-imamati liyanala hadzal ajr al-'azim. Tamam? Jadi di sini menunjukkan bahawa kedudukan yang besar. Tamam? Menunjukkan kedudukan yang besar dan juga tinggi bagi imam. Karena dengan sebab muwafaqah dengan imam pada ta'minnya, pada aminnya imam sahaja, Allah ampunkan dosa kita. Faham? Lepas tu kata di sini, kalau kita tidak muwafaqah dengan amin imam, macam mana kita nak buat? Ammana aqibahu. Ammana aqibahu. Kita amin selepasnya. Lepas imam amin, kita pun amin. Tamam? Fa in lam yu'ammin al-imamu aw lam yasma'hu aw lam yadri hal ammana aw la ammana huwa. Baik, kalau dia tak dengar tu imam ucap amin, ataupun tu imam memang tak ucap amin pun, dia pun terlupa, atau dia tak dengar tu imam ucapkan amin, atau dia tak tahu tu imam ucap amin, maka dia nak buat apa? Ammana al-ma'mum. Maka makmum kena ucap amin juga dengan diri dia sendiri. Tak perlu tunggu imam. Tapi elok tengok imam dulu. Tengok awak lama, tu imam tak sebut-sebut pun, tidur ke apa? Tu imam tidur. Jadi kita ucap amin. Kita boleh ucap amin. Dan kalau imam tak akhirkan ucapan amin tadi lebih daripada waktu yang sepatutnya, maka disunatkan kita mengucapkan amin dahulu pada imam. Waktu bila yang mustahab disebutkan amin, selepas Fatihah dibaca, ada saktah sikit diam untuk ucap amin. Maka kalau panjang daripada waktu tersebut, maka kita ucap dulu daripada imam. Tamam? Itu perbahasan fiqh yang dibahas dalam kitab Najmul Wahaj fi Syarhil Minhaj karangan Al-Imam Kamaluddin Abil Baqa Muhammad bin Musa ibn Isa Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala. Kitab ni ada 9 jilid kitab ni. Antara syarah yang terbaik bagi Minhajut Talibin. Tamam. Itu amin. Dan kemudian disebut di sini harus qasar serta takhfif dan tasydid. Maksudnya harus bagi kita untuk qasarkan serta takhfif. Maksudnya pendekkan a dan takhfifkan mim. Amin. Amin. Jadi Allahu Akbar waladdallin. Amin. Boleh tak? Boleh. Takhfif. Ataupun tasydid. Amin. Boleh. Dua. Dan harus mat serta keduanya. Dan boleh juga mat. Mat apa dia? Panjangkan. Amin. Macam kita dah buat sebelum. Yang tu yang fasih. Amin. Ataupun amin. Boleh juga. 4. Atau yang kelima. Amin. Imalah. Amin. Sengit sikit. Faham? Boleh 5. Jadi jangan duduk berkelahi lah. Tak kira duduk berkelahi dengan orang kampung pula. Kawan tu sebut amin. Kita kata apa memang mana ni? Ini ada dalam kitab tersebut. Harus sebut macam tu. Tapi eloknya bagi sekata elok lah. Ni kawan ni amin, ni amin, yang ni amin, ni amin. Jadi boleh lah, tak apalah. Kira orang kampung tu mengaji semua lah. Nak beritahu kita mereka mengaji Tafsir Nurul Ihsan tu ya. Kami nak beramai semua lah kata. Boleh. Tak apa. Semua tu boleh. Semua tu boleh dan ada dalam lughah. Dan disebut
dalam lughah, dalam bahasa Arab. Ada. Dan semuanya kena pada makna dia. Jadi tak ada masalah apa. Dan disebut, sebelum kita masuk pada yang perbahasan lain daripada amin, kita bincang lagi tentang amin ni. Amin ni apa dia lagi dibahas oleh para ulama dalam tafsir Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Jalalain, yang dihasyiahkan oleh Al-Imam As-Sawi. Hasyiah ni syarah kepada syarah. Faedah. Saya baca balik yang Imam Sawi sebut. Faedatun lafzu amin laysa minal fatihati bal wala minal qur'ani qat'an. Lafaz amin ini bukan daripada Fatihah, bahkan dia bukan daripada Quran secara qat'i. Maknanya ulama ittifaq semuanya amin bukan daripada Quran dan bukan daripada Fatihah. Boleh? Bal yusannu al-ityanu biha liqari'il Fatihati mafsulatan minha bisaktatin liyatamayyaza ma huwa Qur'anun amma laysa biqur'anin. Dan bahkan sunnah mendatangkan dengan amin bagi seorang yang membaca Fatihah mafsulah, dengan cara berpisahnya daripada bacaan Fatihah tersebut. Bukan kita baca waladdallin amin. Amin itu sambung. Tak. Mafsulah maksudnya dengan saktah. Dengan saktah, dengan sedikit diam untuk menyelangkan di antara dallin dengan amin. Diam sat. Untuk membezakan mana Quran dengan mana bukan Quran. Karena amin bukan Quran dan bukan termasuk Fatihah. Dan juga kepada setiap orang yang berdoa. Walikulli da'in. Orang yang berdoa boleh ucap amin. Boleh. Dan apa amin? Lafzu wahya ismu fi'lin. Isim fi'il. Ini isim fi'il amr. Ya istajib. Maksudnya, perkenankan doa kami. Perkenankan doa kami. Amin maksudnya gitu. Boleh? Ini kalau mengaji Nahu, baru bahas pula lah isim fi'il tu beza apa dengan fi'il. Apa beza isim fi'il amar dengan fi'il amar? Ini bukan tempat dia lah. Terang pun lagi. Maklum kata kami nak buat apa, Ustaz. Dan kali kita tahu, kata ini bukan fi'il amar. Fi'il daripada perbuatan. Ini isim fi'il. Dan makna daripada istajib. Perkenankan doa kami. Amin tu maksudnya gitu. Dan ini dia bahas bab Nahu. Mabni 'ala al-fathi wa yajuzu fihi mad al-hamzah wa qasriha wa qila hiya ismun min asma'illah. Ada sebahagian kata dia asma' min asma'illah, ismun min asma'illah. Ada kata dia nama Allah Taala. Jadi takdir dia pada ya amin. Amin tu nama Allah dalam riwayat disebut. Baik. Kemudian amin adalah salah satu khususiat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena umat Nabi Muhammad diberikan dengan amin. Tidak diberikan kepada nabi-nabi yang terdahulu kepada umat mereka. Walaupun ada dalam riwayat Nabi Allah Harun dengan Nabi Allah Musa alaihi salam menyebutkan amin dalam satu riwayat, tapi itu mereka yang sebut, bukan umatnya yang sebut. Umat Nabi Muhammad sahaja yang dikhususkan dengan amin. Kataan amin ni. Dan amin ini adalah seperti seakan-akan qatim. Ataupun cok mohor daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut qatama biha du'a ibadihi. Dan memang dicok pada akhir doa hambanya, diakhirkan doa hamba tersebut dengan amin, seakan diakhirkan cok bila mana kita ingin menyebutkan apa dia? Kita hantar surat kepada seorang, kita akan cok pada hujung surat. Atau kita akan sign pada hujung surat. Jadi ini seakan-akan sedemikian. Sebab tu dalam riwayat disebut anna amin katabi'i alladhi yatba'u bihi 'ala al-kitabi. Amin ini seperti pengecok yang dicok pada surat. Dan ada riwayat hadis yang menyebutkan, kata Al-Imam As-Sawi, amin darajatun fil jannah. Amin ini adalah satu derajat dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Al-Imam Sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, innahu harfun yuktabu bihi liqailihi darajatan fil jannah.
ditulis au darajatun fil jannah, ditulis kepada orang yang menyebutkan amin, baginya derajat dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Imam Wahb bin Munabbih, amin arba'atu ahruf. Amin ni ada 4 huruf. Ha, mim, ya, nun. Amin. 4 huruf ini yaqluqullahu min kulli harfin malakan yaqulu Allahumma ighfir li kulli man qala amin. Maka setiap huruf amin tadi, Allah Ta'ala akan cipta satu malaikat untuk mendoakan kepada yang menyebutkan amin agar diampunkan dosanya. Sebab tu disebut, ya, siapa yang muwafaqah ta'min dia ataupun amin dia tadi dengan aminnya imam, maka ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampunkan dosanya yang terdahulu. Sebut amin saja, diampun dosa yang terdahulu. Jadi jangan abaikan daripada menyebut amin. Sebut bagi runtuh masjid-masjid kampung kita. Ini amin pun tak apa nak kuat mana. Betul tak? Dia tu mubalarah lah, bukan suruh runtuh betul. Maksudnya nak bagi kuat sebutan kita. Nak sebut amin pun tak apa nak. Jadi malu-malu nak sebut. Malukah kita nak minta ampun dengan Allah Ta'ala? Dan kemudian didoakan oleh malaikat pula kepada yang menyebutkan amin. Dan disebut pula oleh Nabi SAW, man wafaqa ta'minuhu ta'mina al-malaikah ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambih, diampun dosanya yang terdahulu. Hanya sebutan amin saja. Dalam solat kita tu, kalau kita baca balik daripada mula baca Fatihah sampai salam, dan kemudian selepas salam baca wirid, itu semua ada fadilat dan juga kelebihan yang luar biasa yang telah disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diampunkan dosanya walau kana misla zabadil bahri. Kalau baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, diampunkan dosanya walau sebanyak buih di lautan. Jadi kita tak rebut peluang tersebut. Masih lagi selepas solat bangun terus tidak mau wirid. Ajaib. Ini orang yang sombong dengan Allah Subhanahu wa taala, yang dah dijanji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan amalan yang kecil tapi pahalanya besar. Kecil pada bentuk sebutannya tapi berat pada timbangannya. Tu pun tak semua orang diberi taufik untuk buat benda tu, betul? Ada orang tak mau. Marah pula orang wirid lagi dah. Wirid apa banyak-banyak dia. Itu. Jadi payah. Itu ada seorang ulama ada karang kitab Iqamatul Hujjah. Iqamatul Hujjah fi iksari minal ibadah laisa bibid'ah. Mendirikan hujjah kepada orang yang menolak pandangan ulama yang mengatakan bahawa membanyakkan ibadah ini adalah bid'ah. Sebagian orang dia kata bid'ah. Dengar orang wirid 3,000 kali, dia dah melek. Apa wirid 3,000 kali? Oh, dia pelik. Kawan 33 ya. Tu pun jangan buat. Jadi dia dengar ada ulama buat sampai 1 juta, 2 juta, jadi pelik. Buat pelik buat apa? Dan benda tadi bukanlah dikira sebagai bid'ah. Tidak ada masalah. Okey. Baik. Itu yang disebut oleh Al-Imam As-Sawi tentang amin. Faham tak amin tak? Boleh baca berapa? Amin. Jadi amin. Amin. Lagi amin. 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 Imalah. Baik. Kata Al-Imam An-Nasafi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Kata qil, makna segala kitab 104 buah terhimpun dalam Quran. Ada kitab ada 104 buah yang diutus oleh Allah kepada para nabi alaihi wassalatu wassalam. Para anbiya yang terdahulu. Suhuf Ibrahim, ada suhuf kepada Nabi Allah Syis. Ada suhuf kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Kemudian ada Taurat juga diutus kepada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian 4 Quran, Zabur, Taurat, Injil dengan Al-Quran. Dan semua 104 kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk suhufnya tadi, terhimpun semuanya dalam Al-Quran maknanya. Dan makna terhimpun dalam Fatihah. Dan makna kesemua Al-Quran itu terhimpun pula dalam Fatihah. Maka seolah-olah nusqah mukhtasar dan Quran tafsirnya
Maka seolah-olah apa ni? Seolah-olah Fatihah ini adalah nusqah mukhtasar. Jadi kalau nak tengok ikhtisar, yang ringkas, pendek tentang Al-Quran secara umum dan seluruhnya adalah Fatihah. Fatihah adalah gambaran keseluruhan Al-Quranul Karim. Itu disebut sini, maka seolah-olah Fatihah ini nusqah mukhtasar. Mukhtasar ni apa dia dalam bahasa Arab? Ma qalla lafzuhu wa illam yakthur ma'nahu. Kata Imam Bajuri. Sebagian ulama kata ma qalla lafzuhu wa kathura ma'nahu. Sedikit lafaznya, banyak maknanya. Itu bagi mukhtasar. Sedikit lafaz, maknanya luas. Tapi kata Imam Bajuri, tidak semestinya dengan qaid di belakang tu. Dia maksud dia apa dia? Mukhtasar, sedikit lafaz walaupun tidak banyak maknanya. Yang penting lafaznya pendek. Al-Fatihah dibanding dengan seluruh Al-Quran dan juga seluruh surah ataupun ayat Allah Ta'ala yang turun dalam Zabur, Taurat, Injil dan juga seluruh suhuf yang diturunkan kepada para Nabi, banyak. Kemudian Fatihah adalah mukhtasar kepada seluruh Al-Quranul Karim, karena seluruh kitab tadi ada dalam Quran maksudnya, dan seluruh Al-Quran berada dalam Fatihah. Maka seolah-olah yakni Fatihah itu nusqah mukhtasar. Eloknya nusqah mukhtasarah lah patutnya, kerana dia sifat kepada nusqah kan. Tapi Syekh dah terjemah untuk orang Melayu, maka dia kata nusqah yang mukhtasar, yang ringkas, dan Quran tafsirnya. Quran adalah perinciannya. Tafsir maksudnya apa dia? Yang diperincikan dengan panjang lebar. Kenapa? Kenapa sebut macam tu? Kerana ini sebab dia. Jadi Syekh mula-mula buat keluar dakwah, kemudian dia pun ta'lil. Dia bagi sebab. Jadi bukan buat keluar saja. Quran ini seluruhnya ada di dalam Fatihah. Lepas tu senyap cakap tu. Tak. Sebab dia sebut pula ta'lil. Ta'lil apa dia? Sebab. Kerana, kata beliau, terhimpun bicara Tuhan itu pada Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Tentang ketuhanan ada terhimpun dalam Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Maknanya apa? Dalam Fatihah ada cerita berkenaan dengan tauhid dan puji kepada Allah dan tamjid, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, dan negeri akhirat. Juga disebutkan tentang negeri akhirat, yaitu Maliki Yaumiddin, dan terhimpun segala ibadah daripada i'tiqad dan hukum suruh dan tegah. Kemudian terhimpun padanya berkenaan dengan ibadah, yaitu yang terhimpun di dalamnya berkenaan dengan i'tiqad dan hukum suruh dan tegah. yakni hukum disuruh oleh Allah, if'al wala taf'al, buat jangan buat. Di mana ayat dia? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ayat tu. Dan syariah sekalian pada ihdinas siratal mustaqim, dan diterangkan tentang syariah seluruhnya pada ihdinas siratal mustaqim, dan cerita anbiya dan segala orang soleh pada siratal ladzina an'amta alaihim, dan cerita segala kufar pada ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Semua ada kan? Dalam Quran ada apa? Ada tentang i'tiqad, ada tentang ketuhanan, ada tentang yaumiddin, hari pembalasan, ada tentang cerita berkenaan dengan syariat agama Allah Ta'ala, ibadah, furu' dan juga usul, dan kemudian ada berkenaan dengan cerita para Nabi alaihi wassalatu wassalam, sirah para anbiya, dan ada cerita berkenaan dengan ceritanya orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesemuanya terkandung dalam apa? Dalam Quran, dan kesemuanya diringkaskan dalam Al-Fatihah. Itu yang dimaksudkan kata dalam Al-Fatihah terkandung keseluruhan maksud Al-Quran Al-Karim. Itu maksudnya. Sama? Karena ada 4 ilmu yang paling besar dalam Al-Quran, dalam Fatihah. Nah, sebut sebagian ulama kata suratul Fatihah, kata Maulana Syekhul Akbar Syekh Muhammad Sayyid Tantawi dalam kitabnya Al-Wasit, tafsir pada Al-Quran Al-Karim, kata beliau, qala ba'dul ulama, sebahagian ulama kata suratul Fatihati mustamilatun ala arba'ati anwa'in minal ulumi hiya manatud din. Surah Fatihah ini terkandung di dalamnya 4 jenis ilmu yang merupakan sumber ataupun tempat lingkungan agama kita. Apa dia? Yang pertama, ilmu usul.
Ini ilmu usuluddin. Wa ilaihi al-isyarah biqaulihi alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Ini ilmu usul karena dalamnya ada tentang ketuhanan, kemudian wa ma'rifatun nubuwat. Wa ilaihi al-isyarah dengan mengetahui tentang kenabian. Yaitu an'amta alaihim dan ma'rifatul ma'ad wa ilaihi al-isyarah biqaulihi maliki yaumiddin dan mengetahui tentang hari kebangkitan. Kan dalam tauhid kita mengaji ada 3 bab. Yang pertama al-ilahiyat, yang kedua an-nubuwat, yang ketiga as-sam'iyat. Betul tidak? Bukan tauhid 3 tu, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat tu. Tu tauhid apa ni Ibn Taymiyah. Yang ni tak ni ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah dengan Maturidiyah. Kita ada 3 bahagian yang telah disebut oleh jumhur para ulama sejak daripada zaman dulu sampai sekarang. Bab berkenaan dengan al-ilahiyat. Yang kedua berkenaan dengan nubuwat ataupun nabawiyat. Disebut dua-dua. Yang ketiga berkenaan dengan sam'iyat. Dalam bab ilahiyat inilah diajar tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Kita mengaji sifat 20. Sifat 20. Dan kemudian bukan sifat 20 saja. Sifat 50 kita mengaji. Itu kalau masuk dengan sifat Nabi apa semua jadi 50. Akidah 50 dipanggil. 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, 1 sifat yang harus. 20 sifat pula dah. 4 sifat yang wajib bagi Rasul, 4 sifat yang mustahil bagi Rasul dan 1 sifat yang harus bagi Rasul. Jadi tadi 41 campur dengan 9 jadi berapa? 50. Jadi ada 50 akidah yang dibahaskan di dalam bab berkenaan dengan al-ilahiyat dengan an-nabawiyat ataupun nubuwat. Ini wajib kena mengaji. Wajib, ini fardu ain. Yang ni kena mengaji. Kenal dengan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena nak kenal zat Allah Taala mustahil. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Mustahil kenal dengan zat Allah Taala. Maka Allah Taala sebutkan dengan sifatnya untuk dikenal Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama usul mengarang kitab berkenaan dengan usuluddin. Karang kitab berkenaan dengan tauhid. Untuk kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala agar tidak menyamakan Allah dengan sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Ini disamakan Allah dengan makhluk. Diletakkan Allah dengan kedudukan yang tidak selayaknya bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang jadi kelompok yang akan jadi tersilap pada perjalanan mereka dengan membahaskan tentang ketuhanan bila mana tidak ada asas dalam ilmu usuluddin. Ilmu usuluddin wajib dipelajari. Kena pergi mengaji. Kalau Tok Guru mengajak, kena mengaji. InsyaAllah. Tamam? Untuk nak selamat diri kita. Kalau tidak, kita ni akan jadi taklid buta dalam ilmu usul. Usuluddin dalam taklid tidak boleh. Khilaf ulama, ada 6 pandangan ulama tentang orang yang taklid dalam ilmu usuluddin. Ada pandangan ulama yang kata dia kafir. Orang yang taklid buta ni dalam ilmu usul, ini buta, kafir. Kafir maksud dia apa? Bukan kafir maksudnya dia tak boleh kahwin dengan dia. Tengok dia ni jahil. Duduk di kampung. Kuliah ada apa semua tak main. Pengajian Tok Guru di pondok di pondok ke sama ada di masjid ke dan sebagainya tak pernah main. Orang mengajar ilmu tauhid pun tak pernah tahu. Tamam? Jadi macam mana nak buat? Adakah dia dikira orang yang reti? Kalau tanya dekat dia, siapa jadikan alam ni? Dia kata Allah. Tak apa dah tu. Apa bukti dia kamu tahu kata Allah Ta'ala jadikan alam? Tak tahu. Berat ni. Korang kena tahu dalil ijmal. Dalil yang umum kena tahu. Bukti dia ada alam ni. Kata. Macam mana alam ni ada kalau Allah Ta'ala tak ada? Mesti ada penciptanya. Takkan tik lembu ada lembu tak ada. Kan? Takkan tapak kasut ada orang tak berjalan. Betul. Dan mesti ada asar, mesti ada muassir. Okay. Takkan ada jala dipasang dekat sungai, orang tak pasang. Jadi sendiri jala tu. Begitu. Tak mesti ada orang yang buat. Baik kalau itu secara zahir dan juga secara logik akal yang kita fikir macam tu, takkanlah alam yang indah macam ni Allah Ta'ala tak buat. Tak ada Tuhan yang menjadikan dia. Korang tahu yang tu pun tak apa dah. Ni tak tahu terus. Buta tuli. Tak tahu apa. Lain kalau dia buta, lain kalau dia tuli. Buta, tuli, bisu, 3 terus. Nak apa lagi? Yang ni dah keluar terus daripada taklif. Dia tidak mukallaf.
Kita nak cerita macam mana, dia tuli. Lepas tu nak suruh dia tengok macam mana, dia buta. Lepas tu nak suruh dia cakap pula, dia bisu. Jadi orang macam ni terangkat daripada taklif. Dia tak ada taklif dah orang ni. Kita macam tu lah. Dah. Jadi kena pergi mengaji. Wajib mengaji. Kalau tidak berdosa. Hidup dalam dosa. Kafir tadi maksud dia apa dia? Kata ulama, kafir maksudnya dia tidak selamat di akhirat. Di akhirat tidak selamat. Di dunia dihukum dengan muslim. Kerana dia ucap kalimah syahadah. Tapi di akhirat tidak selamat. Itu maksud kafir dalam perbahasan berkenaan dengan orang yang taklid dalam akidah. Jaga-jaga dengan taklid dengan akidah. Bahaya. Kena pergi mengaji. Hak masjid dua atok elok dah. Hak masjid atok kelas pengajian tauhid. Kelas pengajian fiqh. Kelas pengajian tasawuf. Contohnya. Elok dah. Kalau kata orang kok belah bandak-bandak, dia boring. Dia cerdik. Kan? Dia pun orang cerdik-cerdik. Jadi bila cerdik ni kata asyik tauhid aja. Tafsir bila tafsir? Tafsir ni macam kita duk baca ni kan. Bila nak baca tafsirnya? Bila nak baca hadis? Asyik-asyik haidnya. Tiap masa tok guru je bahas tentang haid. Hak mari haid pun tak keluar lah. Duk main. Oh, dia ingat haid ni hanya untuk orang yang keluar je kot. Habis tu yang tulis kitab haid ni orang lelaki banyak. Tok guru lelaki yang banyak tulis kitab haid. Yang paling faqih dalam haid ni orang lelaki. Hak perempuan yang keluar haid pun tak erti macam orang lelaki erti. Dia pun tak keluar tapi dia pun erti. Sebab tu perempuan kena erti jugalah. Jangan perempuan buat lekeh sangat. Tapi nak buat macam mana? Qaddarallah masya. Allah Ta'ala jadikan macam tu lah. Yang faqih, yang mujtahid. Dalam mazhab ni, kesemua imamnya adalah lelaki. Sagi orang feminism, pokok-pokok yang jenis duk memperjuangkan hak wanita, dia kata mana boleh ni. Nampak sangat Islam ni didiskriminasi. Bukan diskriminasi. Dikuasai oleh lelaki sahaja. Perempuan ni tak ada apa bagi dia apa. Tak, bukan tu maksud dia. Allah Ta'ala bagi jadi pada setiap bidang tadi ada dia punya ahlinya untuk menjaga agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tamam? Jadi yang fardu ain kena mengaji, wajib yang tu. Jangan kalau nak mengaji benda yang bukan keperluan lagi pada ketika tersebut. Jangan kita mengaji lagi benda yang bukan keperluan. Kita tak akan ditanya pun oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kalau kita tidak memahami setiap kalam Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim. Tak wajib pun. Allah Ta'ala tak akan tanya benda tu. Tapi akan ditanya kepada kita bagaimana dengan ibadah kita yang kita lakukan. Sebab tu Allah Ta'ala jadikan alim untuk mengajarkan kepada umat. Dan kemudian yang muta'allim yang belajar mengaji sekat yang mana diperlukan padanya pada ketika tersebut untuk fardu bagi kehidupannya, untuk melepaskan kefarduannya, solatnya, zakat dia, haji dia, puasa dia, dan kemudian tentang ibadah sucinya macam mana, halal haramnya, itu kena tahu yang tu. Baik, itu ilmu usuluddin disebut dalam Fatihah. Yang kedua apa dia? Ilmu furu'. Dalam Fatihah disebut ilmu furu' wa a'zamuha al-ibadat. Dan ilmu furu' apa dia? Yang paling besar pada ilmu furu' adalah ibadat. Kerana furu' ada banyak kan pembahagian dalam kitab fiqh. Ada bab berkenaan dengan ibadat dan ada bab berkenaan dengan muamalat. Ada bab berkenaan dengan munakahat. Dan ada bab berkenaan dengan jinayat. Boleh? Bab berkenaan dengan ibadat. Yang tu terkandung dalam bab bersuci. Kemudian mula dengan bersuci. Lepas tu masuk bab berkaitan dengan solat. Kemudian masuk berkenaan dengan zakat. Kemudian haji. Kemudian puasa. Ikut susunan ulama' lah dalam kitab mereka. Masing-masing. Dan kemudian masuk pula bab berkenaan dengan muamalat. Orang nak berniaga, jual beli. Itu halal haram dan sebagainya. Yang kemudian munakahat. Munakahat, berkahwin. Biasanya sebahagian ulama susun munakahat, lepas tu baru muamalat. Sebahagian kata muamalat, baru munakahat. Kemudian bab jinayat. Kenapa susun macam tu? Kerana orang ni dijadikan oleh Allah untuk mengenal Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka didahulukan bab ibadat. Kemudian selepas habis bab ibadat, maka akan masuk bab berkaitan dengan orang ni dia perlu kepada kehidupan. Maka dia nak berniaga. Dia nak kena cari duit. Nak cari kehidupan dia. Itu dalam hadis pun Nabi sebut mula-mula. Bikatbi rizqihi wa ajalihi
wa syaqiyyin aw sa'id. Dicatat rezekinya. Dicatatkan ajalnya bila waktu anak kan, waktu nak jadi janin dalam perut seorang ibu. Kan? Apa dia yang malaikat akan sebut kepada Allah Taala? Ya Rab, 'alaqah. Ya Rab, mudghah. Ya Rab, nutfah dulu. Nah, nutfah, 'alaqah, mudghah. Nutfah dulu. Nak letak benih tu. Maka Allah Taala kata, letak. Barulah dijadikan, diletakkan nutfah. Benih tadi jadi duduk dalam rahim ibu. Kemudian bila masuk kepada peringkat 'alaqah, malaikat tanya lagi. Ni malaikat dipanggil malaikat rahim. Malaikat ni dia bahagian penjaga rahim ibu. Dia duduk dalam rahim ibu yang dia yang akan kawal dan jaga janin, bayi. Malaikat dia ada banyak tugas dia. Ada malaikat bahagian tu. Ada malaikat yang tugas dia terbang cari majlis ilmu. Ada malaikat yang tugas dia sujud saja di langit. Ada yang tugas dia hanya doa saja. Ada yang tugas dia tawaf saja sepanjang masa di Baitul Ma'mur. Tak keluar-keluar dah. Kerja dia tawaf. Nah, ada yang macam tu. Jadi malaikat ni bertugas untuk bahagian janin. Maka dia akan doa kepada Allah. Dia akan tanya kepada Allah, ya Allah macam mana pula? Ni alaqah. Allah Ta'ala kata, ya. Nah, maka akan dijadikan dalam bentuk alaqah. Nah, kemudian mudghah. Mudghah pula. Nah, kalau kata Allah Ta'ala kata tang mudghah, kata dak. Tu gugok tu. Tu yang gugok tu bila mana? Tidak sampai kepada yang Allah Ta'ala kehendaki. Allah Ta'ala kehendak pada waktu tersebut agar digugurkan. Gugur. Tapi Allah Ta'ala jadi sebab lah. Sebab macam mana jatuh. Jatuh tangga. Jatuh kerusi. Makan buah pelam. Buah pelam. Ada makan buah apa ni? Buah nenah. Ada orang makan buah nenah sampai 3 kilo. Tak ada apa. Ada orang makan baru lah. Secuek kecil je. Oh, gugur terus. Dia macam tu. Kan? Kata tu semua sebab. Bukan mesti makan tu jadi gugur. Tak. Karena yang gugurkan tadi adalah dengan kehendaknya Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dengan kita. Tamam. Baik. Kemudian Allah Taala sebut apa mula-mula? Dalam hadis disebut apa? Bikatbi rizqihi. Rezeki dia dulu dicatat. Kenapa dalam hadis ni dahulukan rezeki? Karena tahu ini adalah keinginan dan keperluan manusia yang paling utama yang dia nak. Rezeki dia. Lepas tu disebut awal-awal yang tu. Karena kita ni duk tengok yang tu. Rezeki yang kita mula duk tengok dulu. Kalau tak ada yang tu pening kepala. Sebab tu dalam Fatihah diajak kita ingat Allah Ta'ala dulu. Sebelum urusan yang lain. Apa-apa pun urusan dengan Allah Ta'ala dulu. Karena yang memberi rezeki, yang menghalang rezeki Allah. Yang tu dulu. Boleh? Jadi sebab tu dalam kitab fiqh akan catat pula, akan bahas pula berkenaan dengan muamalat. Iaitu berkaitan dengan rezeki. Halal haram. Berjualan boleh ke tak boleh. Nak ambil barang macam ni boleh ke tidak boleh. Itu dibahaskan. Kenapa? Kerana nak jaga periuk nasi dan juga darah daging keluarga kita daripada masuk sesuatu yang syubhat, apatah lagi haram. Syubhat pun kita nak jaga. Apatah lagi yang haram tidak akan dimasukkan dalam keluarga kita. Kerana itu semua akan membawa kepada yang tidak elok. Karena Nabi sebut dalam hadis, kullu macam mana? Kullu malin nabata min haramin, betul? Kullu lahmin setiap daging nabata min haramin fannaru aula bih. Kenapa daging yang tumbuh daripada yang haram ini neraka yang layak baginya? Ini isyarat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa setiap yang makan yang haram biasanya dia akan melakukan yang haram. Maka dia akan bawa kepada neraka. Lepas dia makan yang haram, dia akan buat benda yang haram. Lepas buat benda yang haram, dia akan berterusan dengan yang haram. Dan kemudian akhirnya dia akan ke mana? Dia akan ke neraka Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Moga Allah Ta'ala lindung kita dan keluarga kita. Lepas tu kena jaga betul-betul. Kena jaga betul-betul dengan perkara tersebut. Saya duk pesan sungguh-sungguh kenaan dengan cara duit kita ambil, cara duit kita gunakan, cara duit kita usahakan. Kena perhati semua tu untuk kita jaga halal haram keluarga kita. Lepas tu nak bagi rasa tenang, selamat, takut-takutlah tercampur juga sikit dengan yang syubhat. Tiap-tiap bulan kena keluarkan sebahagian kecil yang kita yakin kata ini
Yang yakin kata ini hak kita yang sah, yang halal, asingkan. Yang kita ada berapa syak sikit dan sebagainya, ini kita keluarkan sedikit untuk sedekah. Nah, zakat lain pula. Zakat. Yang ni yang kita keluarkan bahagian daripada harta kita tadi kerana bimbang, takut-takut ada syubhat dalam tu. Kod saya kerana berniaga ni terlambat dalam semayang. Kod dalam waktu tengah duk kerja ni tiba-tiba saya tertinggal solat. Kan? Jadi saya ni dah ambil, ataupun saya ni ambil overtime kalau orang hak kerja OT lah. Hak jenis kerja kilang ke apa semua ni, tapi dia tak buat kerja sangat pun. Saja dia pergi lewat masa, patutnya kerja dah siap dah pada waktu sebelum tu. Sebab ni hak dengar live ni bukan kita saja, ni hak live pun dengar. Orang luar pun ada, di Kuala Lumpur pun ada, Johor pun ada, di Melaka pun ada. Kan? Jadi pakat dengar ni, kita kerja. Patutnya kerja kita dah selesai dah pada waktu kerja. Tapi sengaja kita lambatkan kerja tadi, dia ambil pada OT, waktu OT. Overtime. Ambil tahun overtime tadi, kita selesaikan kerja yang patutnya kita dah selesai tadi. Tapi sebab kita nak gaji lebih, kita pun nak claim tadi ni, kita pun ambil waktu yang lebih tadi untuk semata-mata nak ambil gaji lebih tadi pada hari kerja tadi, dah patutnya selesai. Atau orang yang warak, jangan ambil duit tu. Kerana kerja kamu sepatutnya selesai tadi lagi. Kenapa tak selesai? Kamu pergi ambil OT. OT tadi itu adalah menunaikan tanggungjawab yang kamu tak selesai. Bukan nak ambil duit gaji. Baik, kalau dapat gaji, gaji tadi digunakan, duit tadi yang OT tadi digunakan untuk sedekah. Sedekah pada fakir miskin. Nah, sedekah kepada yang memerlukan. Sebabnya begitu. Baru terjaga. Nah, kerana kita zaman lah macam yang kita sebut beberapa minggu yang lepas, harta yang halal khalis tidak ada lagi dalam dunia ni melainkan ayat hujan. Itu ya. Nah, tadah mulut dengan ayat hujan, itu yang paling halal sekali. Nah, yang lain daripada ayat hujan, kata Imam Nawawi Bantani, tidak ada lagi dalam dunia ni. Semuanya telah bercampur gaul. Makanan yang kita makan tu pun macam-macam. Dia punya, orang panggil apa, bahan yang dalam tu yang kita pun tak pasti. Tapi habis tu nak buat macam mana? Tak boleh makan terus. Nah, kita ambil yang sekadar yang kita yakin. Kata ni boleh makan. Nah, kalau tak ada syak pada makanan itu, suruh makan. Faham? Itu maksud dia. Kena jaga betul. Kerana ni akan menjadi darah daging kita. Kerana daging yang tumbuh daripada yang haram, fannaru aulabih. Apa makna fannaru aulabih? Kerana dengan tumbuhnya daging dia tadi dengan yang haram, dia akan bawa kepada yang haram. Sebab tu Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahawa kami tidak bimbang, kami tak bangun malam. Tapi kami bimbang kalau kata dengan siangnya kami makan apa pada siang tersebut. Kami bukan bimbang malam, kami bangun kedak tahajud. Tapi kami akan berbimbang, menyebutkan, berfikir tentang perkara yang kami lakukan pada ketika waktu siang. Siang tadi kami makan apa? Kalau makanan yang masuk tadi yang tidak elok, itu akan memberi kesan kepada bangun malam kita. Maksudnya kalau tak bangun malam, maksud dalam badan ni penuh dengan syubhat lagi. Macam mana? Tak nak bangun saya. Lampai. Ada macam mana nak buat? Garu janggut walaupun tak ada janggut. Garu kepala walau tak gatai. Dia nak buat macam mana? Hak tu maksud dia. Disebut oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar sebut macam tu. Kalau tak bangun malam, mana aja something pada waktu siang dia tak buat. Ada benda yang dia telah buat yang menyebabkan dia tidak boleh bangun malam. Macam tu sekali. Dia boleh bangun malam. Bangun malam dengan maksud apa ni? Bangun malam dengan maksud untuk beribadah kepada Allah. Bukan maksud bangun pergi kencing. Yang tu ramai orang bakat buat. Yang tu orang boleh buat. Dia boleh pergi kencing, bangkit balik, tidur balik. Dia tak boleh nak ambil wudu. Dia tu sejuk saya tadi. Awak kencing tak basuh. Habis tu basuh guna apa? Guna api. Guna air juga. Tapi dah sejuk alasan. Alasan ni kalau nak buat ni tuan-tuan ni. Gajah pun boleh terbang. Faham? Nak buat alasan ni. Jadi sebab tu tengok balik dengan, saya bukan pesan kat tuan-tuan, saya pesan kat diri saya sendiri. Ibadah kita macam mana, makanan kita macam mana, halal haram yang masuk dalam perut kita ni macam mana. Itu semua terkesan dengan cara buat kita, cara hidup kita, cara cakap kita, cara olahan kita dengan umat. Macam mana kita memandang pada orang lain. Semuanya hasil daripada makanan kita. Sebab tu kata Nabi bila mana di doa, bab doa kedua-dua heran, doa dia buat tak mustajab. Awak doa saya tak mustajab lah. Kerana makanan tak halal. Kerana makanan tak halal khalis. Nak halal khalis susah. Kita minta kepada Allah untuk diberikan rezeki yang halal. Itu je. Yang sekarang kita mampu. Sebab tu nak bagi elak tu, kena keluarkan juga sikit tu, bahagi juga kepada orang yang miskin, orang yang memerlukan. Kita lebih kenal orang di tempat kita untuk bagi, penuntut ilmu dan sebagainya.
Ni ada yang mai ni, yang ramai-ramai mai ni, ada lebih kurang 30 orang pelajar yang datang temu duga ke Zawiyah. Mereka dah duduk lebih kurang dalam berapa hari dah? 3 hari? 4 hari? 5 hari dah lah? 5 hari dah. Mereka temu duga lama, temu duga mereka 10 hari. Temu duga ni lagi sakam pada nak masuk kerja jadi engineer gini. Mereka kena temu duga 10 hari. Kali-kali dengan penemu duga letih. Jadi kalau kata kita nak buat senang sehari je, habis buang, habis semua pakat balik. Tak, saya nak cari yang betul-betul. Yang nak mengaji betul-betul. Yang bersungguh-sungguh. Tapi semua ni yang datang ni baik-baik semua. Yang datang ni semua terbaik. Kalau tidak, mereka tak berani nak main ni. Dah 40 hari tu pun, 15 orang tarik diri terus. Asal 45 orang. Sebut 10 hari. Ingat sehari je. Tak, saya suruh main 10 hari. Duduk 10 hari dengan saya. Wirid di sini, zikir di sini, tengok macam mana pengajian di sini, ikut pengajian macam biasa, pagi subuh buat apa, lepas subuh buat apa, pagi tu lepas buat apa pula, untuk jalan main. Walaupun rumah sewa untuk penuntut ilmu nanti yang pelajar di Zawiyah nanti bukanlah jauh tu, bukanlah dekat rumah apa ni cikgu dengan rumah Pak Ngah, rumah dekat ni je. Tapi nak tengok kesungguhan. Awal pagi pukul 6, sebelum pukul 6 dah sampai sini dah. Hak tu nak duduk 4 tahun. Kalau 5 hari, 6 hari tak tahan, macam mana nak duduk 4 tahun? Kalau 5 hari pun dah muka macam dengan kram busuk kan. dia tak ada semangat tu. Dia teruknya mengaji. Dia ingat, ni, dia duduk main kuliah. Kalau main kuliah Jumaat macam ni, seronok lah. Ni bagi faedah je. Saya tak cerita sangat pasal nahu. Saya tak sebut sangat pun pasal ilmu alat. Semua cerita yang apa yang disebut oleh para ulama, naqal kalam ni. Kan? Nampak syok lah. Tapi cuba main mengaji tengok. Tahu. Otak nak keluar ke mana? Kiri ke belah kanan. Kan? Nak kena hafal pagi-pagi, tak boleh hafal, kena marah. Tu macam mana? Dah macam mana nak jadi alim macam tu? Jadi kena bersabar. Sabar nak kena pisah dengan keluarga. 4 tahun. Nak kena pisah dengan keluarga. Bukan tak boleh jumpa, mak ayah boleh main. Di sekala lah. Bukan selalu, ni tiap-tiap hari duduk main. Letih saya. Nak mengaji. Bila ni tiap-tiap hari duduk main. Tiap-tiap hari nak telefon. Telefon tak boleh ada. Jadi nak kena sabar. Ni rasa tak tahu di Malaysia ni ada ke tak lagi buat macam tu, tak tahu lah. Tapi biasanya kalau buat pun pelajar tu sendiri yang buat. Bukan guru yang letakkan. Ni saya yang letakkan. Pondok yang letakkan. Zawiyah yang letakkan. Kalau pelajar tak balik tu dengan sendiri dia tu, mungkin ada. Ada mungkin. Pelajar tu sendiri yang letak syarat kat dia. Dia takkan balik. Lagi tak cukup. Ada mungkin yang macam tu. Tapi yang pihak sekolah buat, pihak pondok buat, yang tu wallahualam. Tak pasti saya ada ke tak ada. Tapi kita buat di sini macam tu. Yang kita nak pilih hanya 10 orang saja. Yang main ni dekat 30 orang. Letih juga saya. Letih lah. Buat macam mana kan? Tapi yang kalau tak terpilih itu bukan bermaksud mereka ni tak pandai. Tak. Mereka ni di kalangan yang pandai daripada yang pandai-pandai. Nak buat macam mana? Pandai daripada yang pandai-pandai. Semuanya cerdik. Bagus semua. Daripada yang bagus di kalangan yang bagus-bagus. Ini bukan jenis duk panjat rumah orang ni. Tak. Tak. Ni jenis orang panggil apa? Berjurih. Main nak mengaji sungguh. Tak tahulah. Tu pun kata jumpa orang salam pun tak bagi. Jenis tu kita tak boleh nak kata apa tu. Tu kena sikap, kena berubah lah. Penuntut ilmu ni kena ubah lah diri dia tu. Jumpa orang kena tegur, bagi salam, tambah dengan orang kampung. Sebab mereka bawa nama siapa? Walaupun main temu duga. Bawa nama saya. Ni duduk di Zawiyah ni. Zawiyah apa ni? Ustaz Nazrul ni. Budak Zawiyah macam ni lah. Mengaji apa? Mengaji nahu saja. Lepas tu Assalamualaikum, duk i'rab assalam ya. Dengan alaikum nak i'rab macam mana? Tak erti nak bagi salam ke orang. Nak bagi salam tak erti, senyum tak erti, apa tak erti. Kerja muka monyok. Dah 5 hari duduk. Kawan duk tunggu tu, tarikh nak balik tu. Bila nak balik ni? Dia ada yang ada handset. Handset duk main tak? Saya bagi handset. Lah ni bagi boleh main handset, tak ada masalah. Sajalah bagi main handset. Boleh, tak ada masalah. Tengoklah dia main handset macam mana.
Orang duk mengapai, duk main game ke, orang duk mengapai, dia pun mengapai juga. Tengok. Ya. Boleh. Saya tak tengok, saya duduk kat rumah ni, mereka lah kena amanah. Amanah dengan diri sendiri. Nak jadi penuntut ilmu ni, 4 tahun. Boleh, 4 tahun. 4 tahun tu kecil tu. Pondok di Mekah, di Rusaifah, Abu Yasid Muhammad Alawi Maliki, 10 tahun. 10 tahun tak boleh balik. Tu macam mana? Mak ayah pula kalau mai ke Mekah, tak tentu boleh lawat anak tadi. Kalau tok guru tak bagi, tak boleh. Balik ya. Tu dia. Wih, kejamnya. Ayah tak kejam. Kau suka dia. Sekolah dia. Kejam mana? Kejam ni, zalim ni meletakkan sesuatu bukan pada tempat dia. Dia ni meletakkan sesuatu pada tempat dia. Murid tadi nak bagi fokus. Kalau tidak tak fokus. Otak ni kerja pi merata. Kalau ada handset, lagi pi merata. Otak tu kerja fikir nak menikah. Tambah umur 18 ni, depa umur 18 ke atas. Ni maklum-maklum pakai nak tengok nanti ni. Masya Allah, bagusnya. Cukup 4 tahun nanti kami cuk. Nak cuk tanya saya dulu. Tanya saya dulu. Kok saya yang ambil dulu. Doa lah. Doa bagi yang diterima nanti ni akan sungguh-sungguh insya-Allah. Depa akan masuk nanti pertengahan bulan 1 insya-Allah. Pertengahan bulan 1 depa akan balik. Jumpa balik mak ayah, baru kita akan tak surat balik diterima ataupun tidak. Yang diterima nanti kena mai lapor diri di sini pertengahan bulan 1. Saya nak bagi depa peluang saat duduk dengan mak ayah dalam tempoh 2 minggu tu. Sementara depa nak pisah selama 4 tahun selepas tu. Telefon boleh, saya akan bagi izin untuk dia telefon saya. Bukan telefon dia. Dia akan mai rumah saya. Cakap dengan telefon di rumah saya. Di depan saya. Saya akan duduk dengar dia cakap apa. Kejamnya Ustaz. Biar api lah. Saya ada call anak dara mana kan, mampu saya lagi. Dia ada call depan saya. Dengar dia cakap apa, dia nak teriak ke, dia nak melolong waktu tu, ikut suka dia lah. Tapi cakap guna handset saya, bukan cakap guna handset dia. Tak boleh. Haram guna handset di sini. Dia hanya sibuk dengan ilmu saja. Hafal. 4 tahun. Dan 4 tahun ni, moga-moga akan keluar hasil yang sepatutnya. Dengan apa? Amin. Amin lah. Ni. Alung pun tak amin pun. Tak tahu. Lepas ni kalau Tok Guru sebut amin, kena amin. Macam tu. Jadi Indonesia sikit di sini ni. Ni tak sampai lagi orang kampung ada berapa ribu di sini ni. Orang kampung kita ada berapa ribu orang. Gelap lah. Orang kampung kita ada berapa ribu orang ni? 30 orang? Berapa ribu orang kampung kita? Nak tanya sikit lah. Berapa Pak Long? Pak Long Syawal? Ada 1000 lebih dah? Kan lebih dah 2000 bah. 2000 lebih bah noh. Mana 2000 lagi ni? Pergi mana habis ni? Kita buat kerja apa ni kita ni? Kan tak panggil kot. Panggil lah mai dengar mengaji ni. Tak mau mai. Allah Akbar. Depa sibuk kot. Ada kerja. Beritahu kata sat je ambil masa 2 jam je seminggu. Seminggu 2 jam. Kalau tak boleh mai 2 kelas, 1 kelas mai. Kalau tak boleh duduk lama kerana sakit pungkok ke apa ke semua kali, duduk sat. Kalau tak boleh duduk, baring terus. Yang penting mai mengaji. Nak suruh mai mengaji saja, mai mengaji. Awak saya duk kata kat orang ke? Tak kata. Jenis kata-kata kat orang dalam kelas pengajian ni tak boleh dah dibuat dah. Duk kata-kata kat orang ni tak kena dah sepatutnya. Cerita je pasal Nabi SAW. Tapi kalau Tok Guru nak kena marah tu, marah jugalah. Kali-kala tu, tapi tak kena nak marah macam mana. Tak ada apa pun. Bagus-bagus semua. Kalau tak mai pun jumpa kita tegur. Kalau tak mai, tak ada lah jumpa kita lari tak. Jumpa kita tegur juga walaupun tak mai. Sebab kita pun tak tahu siapa mai tak mai. Jadi dia tegur juga. Dia akan tahu aku mai ke tak. Tahu, saya tahu. Macam tu. Baik, tak apalah. Jadi doa-doa lah 10 orang yang kita akan pilih nanti jadi orang yang berguna sungguh insya-Allah. Tak dipilih bukan bermakna mereka tidak layak tak. Mereka mungkin sesuai dengan tempat yang lain ataupun nanti ni boleh mari balik. Nanti kita akan buat pondok nanti untuk anak-anak muda. Dengan orang tua-tua pun kita akan buat juga di bawah nanti. Akan ada rumah orang tua nampak teruk dengan pondok. Rumah orang tua nampak jangan
Jangan nak lempak orang ya. Dah apa ni pondok untuk apa ni veteran. Nah. Veteran. Ni ada pondok di bawah nanti untuk nak main mengaji. Beda nak imarah masjid. Nah, rumah Allah Taala, tempat sembahyang kita ni akan imarah. Kalau tak ada orang tua tak imarah. Orang tua ni kuat wirid ni. Nah, orang tua yang kuat wirid ni orang tua. Nah, dengan selawat apa semua kali kita akan buat di sini insya-Allah. Masjid di sini nanti. Nah. Kemudian pondok nanti akan buat di belakang. Tanah wakaf sebelah tu. Tanah yang sebelah tanah ni, sebelah ni. Ya. Tanah 4 ngah bagi tu. Hak tu yang 4 ngah dapat, yang 4 tih bagi. Yang tu akan dibuat apa ni pondok untuk anak-anak muda. Nanti tak tahu bila lagi kena tambun pun tak habis. Tuan tengoklah. Hujan turun tiap-tiap hari. Sampai habis hujan ni nanti insya-Allah kita akan sambung balik tambun. Kemudian tuan-tuan doalah moga-moga. Tak tahulah anak murid 10 orang ni depa dan tengok dak masjid tak tahu. Takkan habis dah masjid baru naik depa balik habis dah. Ya depa penuntut di zawiyah betul-betul ni dalam dewan ni, dewan dalail ni. Hak belakang ni mengaji sini betul ya. Yang 10 orang tu. Doa hak 10 orang ni tetap pendirian. Tak ada goyah. Nah, tak ada goyah-goyah, tak ada duk mai perasaan nak kerja nak lari apa semua. Saya ni tak harap kat depa langsung. Saya ni serah kat Allah Taala ya. Tak ada duk harap kat depa langsung. Kalau depa nak keluar lah, saya tak heran apa pun. Kalau depa nak rasa rugi, depa keluar. Kan? Kalau depa tak mau nak sungguh-sungguh jaga, duduk betul-betul. Hak yang dipilih 10 orang tu lah. Yang waktu tempoh temu duga ni tak ada masalah. Kan? Hak tu. Mohon doa sungguh-sungguh daripada ibu ayah semua. Dan kalau ada tak kena apa-apa nanti ni, kena bagi tahu kat saya. Bila saya nak sekeh kepala depa. Budak-budak ni macam tu tuan-tuan, common sense dia kurang. Kadang-kadang. Dia baik tapi kurang apa ni sense dia dengan orang. Nak sembang orang tak erti. Tak tahu nak sembang apa dengan orang. Nak sembang orang tua-tua macam mana pun tak erti. Jadi nak kena nak ajak semua. Nak pi apa ni mana-mana nak kena buat apa, semua nak kena ajak. Kalau tidak tak jadi apa. Sebab ni masyarakat dia dibagi generasi apa ni? Generasi Y. Kan generasi Z kan ada generasi Z. Generasi Y kan. Generasi Y ni generasi ni, gadget ni, tak erti apa. Dia dengan gadget dia ya. Lepas tu jumpa orang kampung, kalau kata kenduri ke apa-apa semua, dia dengan handset dia. Kalau mak ayah tak tegur, duduk macam tu. Duduk dengan handset dia. Yang ayah pula bangga, dia memang macam tu. Bodoh kali dengan bapak kan. Dia memang macam tu dia tu. Dia tak tahu nak buat macam mana Ustaz. Hampang sikit dia. Cuba pang sikit dia. Nak buat apa? Hampir depan orang pun nak main handset, depan adik-beradik lain pun nak main handset ni, apa benda ni? Han tak erti nak sembang orang. Itu tak erti, tak kenal siapa. Tak kenal kawan ni nak panggil apa. Takkan nak panggil Syekh kot. Jumpa Pak Long ni, Syekh. Ya tu. Tak erti. Itu kena common sense tu kena ada, kena ajak dekat anak-anak kita, anak-anak muda kita. Jangan bangga sangat tengok anak kita duk main handset, lepas tu kalau dia jadi gamers pula. Orang kata, oh dia ni yang gamers kuat ni. Sampai depan orang pun main game. Itu ilmu furu' yang kita sebut tadi, muamalah. Bab niaga tadi lari sampai ke situ. Bab niaga tu ya. Dia lari sampai ke main game. Tu tak kira lagi zaman lah ni hak jenis. Tak apa, cukup lah tu. Lagi panjang sangat. Jadilah, cukup lah. Komplain tu cukup lah. Kemudian masuk selepas muamalat, dia akan mula nak cari pasangan hidup. Maka akan dibahas oleh ulama dalam bab munakahat. Tamam. Ada sebagai ulama dahulukan munakahat daripada muamalat. Kenapa? Karena berkahwin. Sebab orang ni dah beribadah kepada Allah, dia memerlukan kepada keperluan nafsu dia. Maka dia kahwin. Dan dia ada keluarga. Dan bila ada keluarga, perlu kepada kewangan. Maka baru dibincang pula bab muamalat. Bab berkenaan dengan jual beli dan sebagainya untuk berniaga. Cari duit. Rezeki. Kemudian setelah tu dibincang berkenaan dengan dah orang ni dah ada duit. Dah ada keluarga. Dah jaga semua sekali, tapi tetap juga tidak mengikuti apa yang dianjurkan oleh Islam dan agama Allah Ta'ala, maka diletakkan bab jinayat hujung sekali untuk mengawal kepada orang yang berlebihan dalam urusannya. Kalau kata dia dah kahwin pun tiba-tiba berzina juga, maka masuk dalam bab jinayat. Dah ada duit dah semua kali, buat juga benda yang tak betul, menindah orang lain dan sebagainya, masuk bab berkenaan dengan jinayat. Kemudian ada bab berkenaan dengan fitnah dan apa ni fitnah pada khazaf, berkenaan dengan hudud, berkenaan sebagainya dalam bab jinayat. Yang tu kepada siapa pula bahagian tadi? Dan kepada kita semua.
kepada ahlul halli wal aqdi, kepada ahlinya untuk bahas tentang masalah tersebut, kepada qadi, bukan kepada kita. Ya. Jadi sebenarnya tak ada keperluan pun mengajak kitab jinayat di masjid untuk masyarakat awam. Kalau kata yang solat, zakat, haji dan sebagainya pun tak selesai lagi, tak ada keperluan untuk mengajak berkenaan dengan jinayat. Cukup sekadar kita buat ceramah umum, boleh. Cukup sekadar buat seminar umum, boleh. Tapi nak mengajak sesuatu, tu bukan dia. Kenapa? Kerana mereka bukan ahlinya untuk mengetahui perkara tersebut. Nah, cukup sekadar mengetahui yang fardu ain yang ada dalam bab ibadat. Dan ahli berkenaan dengan muamalat pun yang nak meniaga saja, yang wajib untuk dia pelajari tentang masalah tersebut. Tamam. Yang ketiga, apa ilmu yang ketiga dalam Fatihah? Jadi ilmu pertama usuluddin. Ilmu kedua ilmu furu'uddin. Furu'uddin apa dia? Ilmu ibadah. Bab berkenaan dengan ibadat ni, yang paling besar ibadat iaitu iyyaka na'budu. Dan yang ketiga, ilmu akhlak. Ilmu akhlak adalah ilmu yang ketiga yang terdapat di dalam Al-Fatihah. Ilmu tasawuf. Karena di dalamnya tersebut dengan isyarat wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Maka ini penuh dengan adab. Minta pertolongan dengan Allah dan kemudian meminta kepada Allah untuk ditunjukkan jalan yang lurus. Dan di ayat ini penuh dengan adab dan juga jalan lurus tadi jalan apa? Jalan akhlak yang mulia. Maka dibahas tentang akhlak. Kemudian yang keempat ilmu apa dalam Fatihah? Ilmu qasas. Ataupun ilmu berkenaan dengan qisasul Quran. Qisas bukan qasas. Qisasul Quran. Ilmu qisas, ilmu berkenaan dengan Al-Quran, cerita-cerita berkenaan dengan para nabi, akhbar para nabi dan para awliya Allah Subhanahu wa taala tentang umat yang terdahulu yang bahagia dan ada mereka di kalangan mereka yang dicelakakan oleh Allah taala dengan ayat apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi diceritakan tentang umat Yahudi, diceritakan tentang waladdallin. Dallin ni orang-orang di kalangan Nasrani. Ghairil maghdub. Maghdub siapa dia? Maghdub apa ni? Sebelum ni kita baca apa? Maghdub. Ghairil maghdubi Nasara. Ya. Tak, dalal. Waladdallin tu Nasara. Ghairil maghdub ini adalah orang Yahudi. Yang dimurkai Yahudi dan yang sesat itu adalah Nasrani. Maka kedua-dua kelompok tadi diceritakan tentang sifat mereka kerana mereka yang paling besar sekali. Mereka antara agama dan juga pengikut yang ramai di antara agama-agama yang lain yang di dalam dunia yang sesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tu cerita berkenaan ilmu al-qisas dan juga ilmu akhbar tentang umat yang terdahulu, khabar tentang umat terdahulu. Tamam. Waktu di sini sebut pada ihdinas siratal mustaqim dan cerita anbiya dan segala orang soleh pada siratal ladzina an'amta 'alaihim dan cerita segala kufar pada ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tu kita kena tahu tentang Fatihah macam tu. Dan makna Fatihah terhimpun pada bismillah. Tengok. Tadi Syekh susun ikut kan. Imam Nasafi sebut apa? Fatihah seluruh 104 kitab ada dalam Fatihah. Ada dalam Fatihah, ada dalam Quran. Seluruh makna Al-Quran ada dalam Al-Fatihah. Seluruh Al-Fatihah ada dalam bismillah. Ada dalam bismillah. Baik. Maka makna bismillah, bismillah pula maknanya terhimpun pada ba-nya. Pada huruf ba. Maka makna ba, apa dia ba? Bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakun. Bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakun. Bi kana ma kana makna dia apa dia? Dengan aku jadi barang yang telah jadi, wa bi yakunu ma yakun dan dengan aku lagi jadi barang yang akan jadi. Dan dengan aku lagi jadi barang yang akan jadi. Maksudnya yang telah terjadi aku jadikan, yang akan terjadi aku jadikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakun. Dan itu ada perkataan ba, bismillahirrahmanirrahim. Ai bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakun. Dan sebahagian lagi ulama kata ba tadi terkandung maknanya di dalam titik ba. Fi nuqtah ba. Nuqtah ba titik ba tadi pada maksud dia
Ada sebagian ulama kata titik bawah tu. Tak, sebagian lagi kata titik permulaan meletakkan huruf ba. Yang kita nak tulis huruf ba, kita akan letak titik. Baru tarik. Titik itu. Apa makna titik itu? Karena titik tadi adalah fard, satu. Maka ianya digambarkan dengan tauhid kepada Allah Ta'ala. Maknanya kembali kepada Allah. Maksud dimulakan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dibahas oleh para ulama dan dibahas oleh Al-Imam An-Nasafi dalam tafsir An-Nasafi radhiyallahu ta'ala anhu. Alhamdulillah, wallahu a'lam. Selesai kita dengan tafsiran yang telah disebutkan oleh Al-Imam Sayyidi Syekh Muhammad Sa'id Al-Jitrawi, orang Jitra, yang membahaskan tentang dalam tafsir Nurul Ihsan tentang surah Al-Fatihah. Minggu depan kita akan masuk surah Al-Baqarah Madaniyah. Baru masuk Baqarah. 2 bulan. Berapa kelas dah kita ni? Lebih kurang berapa kelas dah? 8 kelas. 8 kelas. 2 bulan lah. 2 bulan baru habis. Sampai muka surat yang keberapa tak ingat lah. Fatihah selai ya pun. Selai saja. Tapi minggu depan kita akan masuk Baqarah, insya-Allah taala. Ya? 12 kelas dah kita, bukan 8 dah, 12 dah kelas. Dekat 3 bulan. Hampir-hampir 3 bulan. Insya-Allah. Tak apa sikit tu. Baik, selawat sikit. Kemudian kita akan sambung bacaan kitab yang kedua.